Hai, selamat datang ke channel saya. Saya ialah Teacher Wong. Jika anda suka video saya, sila like and share. Jika anda belum subscribe channel Cikgu, sila subscribe dan klik lonceng di sebelah. Jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan mesej. Selamat sejahtera semua. Hari ini kita discuss 2.2 pemfaktoran, factorization. Okay, mari kita baca nota-nota sedikit ya. Pemfaktoran adalah songsangan kepada kembangan. Songsangan. Factorization is the inverse of expansion. Maksudnya terbalik lah, terbalik. Apa maksudnya? Kembang kita sudah belajar. Kita ada nombor kan? Nombor sama ada tanpa ada tolak. Kita kembang maksudnya darab. Okey, sekarang kita songsang maksudnya kita bahagi. Bahagi. Proses kita adalah terbalik. Okey, nanti kita baca. Nanti kita try contoh-contoh di bawah, anda akan lebih faham. Okey, apa kita baca dulu notanya. Pemfaktoran suatu ungkapan algebra ialah proses mengenal pasti faktor. Mengenal pasti faktor bagi ungkapan algebra. Factorization of an algebraic expression is a process of identifying the factors of the algebraic expression. Maksudnya kita kena pasti atau kita cari. Okay, kita cari faktornya daripada satu algebra, ungkapan algebra. Okay, algebraic expression. Okay, kita tengok nota yang ketiga. Pemfaktoran dilakukan menggunakan kaedah faktor sembunyi, faktor sembunyi terbesar FSTB dan pendarapan silang. Factorization is done using the common factor method, the highest common factor method, and the cross multiplication method. Tiga cara ni kita boleh cari faktor. Kita boleh cari faktor. Yang pertama ini cari yang sama punya. Sama punya. Okey, sama punya maksudnya. Kemudian yang kedua FSTB, HCF. Ketiga pendarapan silang, cross multiplication. Okey, ada tiga cara kita boleh cari faktornya. Okey, mari kita tengok contoh di bawah. Okey, nota-nota yang saya highlight sini adalah penting, adalah keyword. Okey, murid-murid boleh salin ataupun catat mana-mana lah kalau nak nota ini ya. Tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh di bawah. Okey, yang pertama, faktorkan setiap ungkapan berikut. Factorize each of the following expression. Faktor bukan kembang. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok contohnya. Contoh di sini ialah contoh di sini ya. Ialah dia tengok sini, dia ada dua kan. Dua adalah sama, betul tak? Sama maksudnya kita faktor keluar. Faktor keluar maksudnya ambil keluar. Keluarkan. Dengan kata lain, faktor factorization, factor is keluarkan. Okey. M dengan N tidak boleh faktor sebab berbeza. Tidak sama. Tidak sama tak boleh keluarkan. Jadi kita sudah berjaya keluarkan nombor 2 dan kita letak kurungan. Ini jawapan. Inilah jawapan. Okey. Kalau kita ambil contoh, kita ambil contoh B ya, katakan. Mana yang sama? 6 dengan 8 tidak sama, tapi kita tahu 6 dengan 8 ialah gandaan 2. Gandaan 2. Kita pakai sifil 2 dulu. Contohnya kita keluarkan 2 dulu. Kita akan dapat apa? 3 tambah 4. Betul tak? Kalau kita tak nak masuk dapat 6. Kalau kita tak nak masuk dapat 8. Inilah sudah pasti nombor 2 boleh difaktorkan. Dan apa lagi yang sama? Apa lagi yang sama? M. Sama. Okey. Jadi kita juga boleh faktorkan M di sini. Tapi N dengan P tidak boleh sebab tidak sama. Tidak sama. Okey. Yang tidak difaktorkan, yang tidak keluar tu kita haruslah tulis di dalam kurungan.
Okey, inilah jawapannya. Inilah maksud faktor. Kalau murid-murid yang tidak pasti, selepas dapat jawapan ni, kita boleh kembang balik. Kembang balik untuk cek. Untuk cek 2M darab 3N. Dapat 6 MN. Betul tak? Sudah betul. Kemudian 2M darab 4P. Positif dapat 8 PM. Atau MP. MP dengan PM sama ya. Okey, sudah dapat ini. Jadi kita boleh pasti jawapan yang kita faktor tu adalah betul ya. Adalah betul. Okey, kita tengok contoh yang bawah. Contoh ini. Okey. Ini kan apa yang kita boleh keluar. Nampaknya gandaan 3, betul tak? Katakan kita keluarkan 3. Kita keluarkan 3. Tinggal 1 sajalah, tak ada di sini, tinggal 1 saja. Jadi 3 sudah tak ada, tulis saja B square kuasa 2. Okey. Kemudian yang nombor 2 ni sudah keluar 3, kita tinggal 2 di dalam. Apabila kita dah masuk, kita akan dapat 6, betul tak? Ini jawapan. Maksudnya 2 adalah betul. 2 adalah di dalam kurungan yang tidak dikeluarkan. Dan yang terakhir 9 ni kita darab 3 dapat 9 kan. Jadi kalau keluarkan 3, kita tinggal 3 saja di dalam kurungan. Boleh faham? Okey, lepas tu kita boleh cek lagi. Apa lagi yang boleh faktor untuk ini ungkapan algebra? Algebraic expression. Okey, saya selalu kata ini ialah ABC ya, ABC ya. Ada apa lagi ABC yang sama? Tak ada kan? Tak ada kan maksudnya? Ini ialah jawapan. Okey? Okay, mari kita tengok contoh ini. Cuba ya. Okay, di sini kita tahu ini ialah gandaan 4. Betul tak? Gandaan 4. Jadi kita keluarkan 4. Kita keluarkan 4. Apa yang tinggal di dalam? Tinggal 1 tak payah tulis. Okey, yang kedua ialah 2. Yang ketiga ialah 3. Betul tak? Okey, sekarang kita tengok ABC. Kita tengok algebra. Apa lagi yang sama boleh faktor punya? Tak ada kan? Ini tak ada, tak boleh. Kalau nak faktor, pastikan ketiga-tiganya ada yang sama punya algebra. Okey, ungkapan algebra. Kalau tak ada, tidak boleh faktor. Tidak boleh faktor, maksudnya apa yang tidak faktor tu hendaklah ditulis dalam kurungan. Ini tak ada, tak payah tulis ya. Ini jawapan. Boleh faham? Okey, kita tengok nombor 2. Pemfaktoran ungkapan algebra yang mengandungi 2 sebutan kuasa 2 sempurna. 2 sebutan kuasa 2 sempurna. Factorization of algebraic expression that contains 2 terms of perfect squares. Apakah maksudnya? Maksudnya sempurna, perfect kita dapat nombor yang bulat, nombor yang cantik. Contohnya 3 kuasa 2, 3 square dapat 9. Katakan ini. Okay, di sini kita tahu 9 ialah 3 kuasa 2. 3 square, betul tak? Okay, kalau ini kuasa 2, ini pun kuasa 2, kita boleh tulis sebagai ini. Ini hafal. Murid-murid hafal. Ini ialah formula. Jangan tanya kenapa. Ini ialah formula. Contohnya, A square tambah B square. A square tolak B square adalah sama dengan A tambah B. A tolak B. Satu tolak, satu tambah. Tak kisah ini tulis di depan atau ini tulis di depan. Sama punya. Yang penting, ini mesti tolak. Ini mesti kuasa 2. Square. Kalau ada yang ini sudah memenuhi syarat, maksudnya ini boleh kita tulis sebagai ini. Okey? Kita tengok contoh. Contohnya, okay, contoh kita tengok yang ini.
B ya. Kita tahu ini ialah 9 kuasa 2, 9 square. Betul tak? Jadi kita boleh teruslah tulis ini jawapan. Ini jawapan. Okey. Okay, kita tengok contoh lagi. Contohnya C ya, C. Okay, sekarang ni dia bukan kuasa 2 tau. Bukan macam ni kuasa 2 tapi kita harus faktorkan sesuatu. Nampak tak? Ini ialah nombor genap dan ini juga boleh faktorkan keluar nombor 2. Boleh faktor 2. Okey, lepas tu di dalam sini macam ni. Nampak tak? Ini ialah kuasa 2. Lepas tu sudah boleh buat kurungan dah 2. G tambah 5, G tolak 5. Kalau murid tulis G tolak 5, G tambah 5, tiada masalah. Dua-dua betul. Tapi pilih satu sajalah. Jangan tulis 2 ya. Jangan tulis 2. Satu saja cukup. Ini jawapan. Okey? Okay, untuk yang soalan lain pun sama. Kita keluarkan sesuatu dulu. Contohnya ini. Ini. Tak. Ini dengan ini. Kita keluarkan sesuatu. Baru kita ada ini. Okey? Caranya adalah sama dengan ini. Cuma nombornya berbeza sahaja. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini ialah pemfaktoran dengan menggunakan pendarapan silang. Cross multiplication. Cross multiplication ni adalah agak susah bagi murid yang baru naik tingkatan 2. Okey, murid kena ingat ya. Sebelah kiri ialah darab, sebelah kanan ialah tambah. Okey, prosesnya begini. Kita katakan ini ya, katakan ini. Ini soalan kan? Okey, mula-mula step pertama kita haruslah lukis table, jadual macam ni. Okey? Lepas tu kita haruslah fikir. Apa darab X kuasa 2, X square. Ini mesti darab punya. Sudah dapat kan? Okey. Lepas tu yang kedua. Apa darab apa sama dengan 2? 2 darab 1 atau 1 darab 2 pun boleh dapat 2. Betul tak? Kita sudah berjaya tulis 2 di sini. Step ketiga kita perlu fikir dan kita perlu tengok sini 3x. 3x ni mesti wujud di sini. Contohnya, sekarang kita silang kan? Silang maksudnya kita lebih baik lukis anak panah macam ni. Lepas tu x darab 1 dapat x. Lepas tu x darab 2 dapat 2x. Betul tak? Inilah maksud anak-anak darab. Lepas tu ingat-ingat. Okay, ini ialah darab. Sebelah sini ialah tambah. Lain lah. Ini ialah tambah ya. Ini darab. Berhati-hati, ini ialah tambah. 2. Kita belum letak tambah tolak lagi tau. Tolak tambah tak tahu lagi. Tapi kita tahu sini mesti mau positif. 3x, betul tak? Maksudnya kita perlu sini letak positif, betul tak? Kalau positif mestilah sini positif lah. Tak mungkin ada negatif. Okey, sekarang kita tahulah ini x tambah 1. Nampak tak? Yang kedua, x tambah 2. Ini jawapan yang saya kurungan dengan hitam ni ialah jawapan. Faham tak? Nampak tak jawapan? Siapa yang tidak pasti boleh kembang balik. Seperti biasa, ini darab ini, kemudian ini darab ini,
tengok jawapannya sama tak. Kalau sama, ini pasti sudah betul. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okay, katakan kita tengok contoh C, katakan ya. Okay, sini ialah 2x kuasa 2. 2x square, kita lukis jadual dulu. 2x, maksudnya kita sebenarnya kita guna try and error method lah. Try and error. Maksudnya cuba-cuba. Kita guna cara cuba-cuba. Saya pun tak tahu ini betul ke tak. Saya tak tahu ah. Tapi saya mau darab di sini, ingat. Saya dapat 2x kuasa 2. Okey. Step kedua. 12 kan. Positif ah. Saya teka apa darab apa sama dengan 12. Saya teka saja. Okey. Apa yang kita boleh fikir ialah 1 darab 12 ialah 12, betul tak? 2 darab 6 ialah 12. 3 darab 4 ialah 12. Okey? Tapi sini ialah 11. 11, kalau nampak sini 11, maksudnya kita perlu pertimbangkan sebelah kiri dan kanan. Kalau ini 12 tolak 1 dapat 11 kan? Ini kemungkinan besar betul. Tapi ini 6 tambah 2, 8. Tak jadi 11. Tak jadi. Mungkin salah. Ini pun mungkin salah. Jadi saya pilih 1 dengan 12. Saya pilih 1 dengan 12. Faham? Try and error. Try and error. Kalau salah, baru kita tukar lah. Saya pun tak tahu. Lepas tu sini pun darab. Kalau darab saya dapat 12 kan? Lepas tu sekarang kita silang ya. Silang kita dapat X. Silang kita dapat 24 X. Jauhnya beza. Jauh sangat. Tak jadi. Tak jadi. Jadi salah lah. Salah apa kita perlu buat? Kita tukar macam ni. Murid-murid kita tukar 12 di sini. 1 di bawah. Nak padam. Darab sama juga kita dapat 12, betul tak? Kemudian kita silang. Cuba 12x. Ini 2. 12x. Ini 2x. Dapat 14x. No. Tak betul. Jadi tadi saya pilih ini adalah pilihan salah. Jadi mungkin tak kita ambil ini. Sebab saya tak nampak ini tadi ya. Apabila saya pilih sini, saya lupa ini ada 2. Okey, kita cuba 2 dengan 6. Ini maksudnya try and error lah. Try and error. Okey, kalau saya pilih 2, 6. Okey. Sini darab kan? Saya dapat 12. Okey, betul. Step kedua, silang dulu dapat 2x. Silang sini dapat 12x. 12x. Okey, ini 14x juga. Walaupun saya kalau tulis di sini. Ini cara kita buat lah. Walaupun kalau saya tulis 2 di sini, 6 di sini, cuba kita silang dapat 6x, kita silang sini dapat 4x, betul tak? 10x, tak sampai 11, salah. Ini maksudnya try and error, metodnya memang macam ni. Kita cuba lagi 3 darab 4, dapat 12 juga kan? 3 darab 4, cuba 3 darab 4. Kalau sekali ni saya silang, kita dapat 3x, silang dapat 8x. Kalau sini tambah, dapat 11x. Dapat 11x. Sudah jumpa nombor ini. Tetapi sekarang kita nak fikir, tambah atau tolak. Sini mau negatif kan? Mau negatif
Jadi kita perlu fikir ini dengan ini perlu negatif. Bagaimana nak dapatkan negatif? Sini mesti negatif lah. Okey? Saya sudah jumpa jawapan. Jawapannya ialah sini 2x tolak 3 X tolak 4. Ini jawapan. Jadi kita faktor sama dengan yang dua kurungan hitam itulah, ialah jawapan 2x tolak 3 X tolak 4. Okey? Ini mesti kita fikir. Lepas fikir kita perlu try and error. Cuba try dulu. Okey, boleh faham ya? Okey, memang makan masa untuk soalan jenis ini sebab kita tak tahu mana satu ialah tepat punya. Okey, katakan kita ambil contoh E ya, katakan ya. Okey, sekarang ini sini negatif Apabila nampak negatif, berhati-hati. Okey, apa dapat 5? Mestilah 1 dengan 5. Betul tak? Mana-mana saja kita letak negatif dulu. Kita tak tahu. Okay, step kedua, kita tengok 8 ni. Apa tanda apa sama dengan 8? 1 tanda 8, 2 tanda 4. Itu saja. Okay, sekarang saya cuba ini. Saya pun tak tahu betul atau tidak. Saya cuba dulu. Katakan saya letak 4. Saya letak 2 di sini. Lepas tu, okay, saya lupa sini dengan sini darab kita dapat 5x kuasa 2. Sini pun darab kita dapat 8. Okay, kemudian kita cuba silang dulu 9x. Kita silang dulu negatif 2x. Okay, tapi sini kita mau 6. Kalau 9 tolak 2, 7x tak jadi. Tak jadi maksudnya salah. Jadi bahagian ini lebih baik kita buat dengan pensel. Jangan buat dengan pen. Okay, kalau 4 atas salah, apa kita boleh cuba 4 di bawah. Cuba. Ini tolak, darab 10x. Ini darab dapat negatif 4x. Okey, sekarang kalau kita tambah di sini, kita dapat positif x. Betul tak? Positif. Tapi sini mau negatif. Jadi sini mau negatif. Maksudnya, sini patutnya letak negatif, sini patutnya positif. Tukar. Ini salah. Tukar maksudnya ini saya pun tukar lah. Okey. Lepas tu, kalau silang, nak dapat negatif, sini mau tambah positif 2. Maksudnya macam ni lah. Darab positif 2. Untuk yang ni. Silang ni. Nampak tak? Negatif 5x darab positif 2. Supaya dapat negatif 10. Negatif 10x. Okey? Okey, sekarang sini pula apa? Mau dapat positif x, 4x, kita mesti positif. Okey, sekarang kita tengok kurungan yang saya buat warna pink ni. Negatif 5x tambah 4x. Nampak tak? Jawapan sini dengan ini. Nampak kan? Okay, yang warna purple ni sama dengan x. 1 tak perlu tulisnya. Tambah 2 negatif 5x tambah 4. Okey, ini ialah jawapan. Kalau tidak pasti, murid-murid boleh kembang semula dan tengok jawapannya dapat tak ini. Kalau dapat, betul lah. Kalau tak dapat, salah. Okey. Pemfaktoran ungkapan algebra menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Factorization of algebraic expression using common factor in 4 algebraic terms.
Okay, maksudnya dia ada 4 sebutan. For algebraic terms, kita perlu faktorkan. Faktor sebutnya. Common factor, maksudnya yang sama punya keluarkan. Sama punya. Jadi, kita tengok contoh di sini. Dia ada 4 kan? Dia ada 4. Kemudian, apa yang sama? Apa yang sama di sini? Kita lihat sini dengan sini beza ya. Dia asingkan kiri dan kanan. Kemudian yang sebelah kiri, apa yang sama? X sama kan? X sama ya. Jadi kita keluarkan X. Kemudian bahagian kanan, apa yang sama? S sama S. Jadi keluarkan S. Yang dah keluar memang keluar lah kan? Yang belum keluar kita letak kekal di dalam kurungan dan tulis apa yang ada di dalam. Y tanpa Z. Itu saja. Dan kemudian berhati-hati di antara kiri dan kanan. Sini kan? Kiri, sini, kanan, sini kan? Tambah kan? Tambah. Okey, tambah. Kemudian kita tengok sini. Y tambah Z dengan Y tambah Z sama kan? Y tambah Z kita letak di dalam satu kurungan sama dan yang lain tu letak di kurungan yang baru. Kalau yang X tanpa S letak di depan, Y tanpa Z letak di belakang pun boleh. Dua-duanya sama, boleh diterima. Jawapannya betul. Boleh faham? Okay, kita tengok contoh lain. Katakan, saya ambil contoh C. Contoh C, kita perlu tengoklah bahagian kiri dengan kanan. Apa yang sama? P ni adalah Q ialah sama dan sebelah kanan ialah S sama. Jadi kita keluarkan Q, tinggalkan P di dalam kurungan dan keluarkan S, tinggalkan P dan A di depan. Okay, di sini kita perlu berhati-hati. Sini negatif, betul tak? Tapi saya letak sini positif sebab kita darab masuk negatif darab positif akan jadi negatif. Ini kena tukar. Tidak boleh letak negatif sini ya, tidak boleh ya. Sebab kalau letak negatif, kalau darab masuk akan jadi positif, tapi sini negatif Kalau darab jadi positif, jawapannya salah. Okey, berhati-hati untuk bahagian ini. Okay, kemudian saya sambung. Perhatikan kurungan P tambah R. P tambah R sama kan? P tambah R. Yang sama kita letak satu kurungan. Yang lain tu kita letak kurungan lain. Ini jawapan. Okay, di sini dia tidak susun untuk kita sebab ini tak ada yang sama, ini tak ada sama. Jadi kita perlu susun sendiri. Contohnya kita susun mana yang ada sama punya X kuasa 2, X square adalah sama. Jadi yang ini saya akan letak sama-sama. Yang tak ada sama punya kita letak di satu belah. Okey, saya sudah susun lah. Kemudian X ini adalah sama kan? X square ini adalah sama. Dan kita boleh faktorkan X. Yang ini tak faktor lagi, saya biar dulu. Saya faktorkan X. Okay, sekarang tengok berhati-hati kalau saya faktorkan X square kuasa 2 ni. Saya dapat ini kan? Tetapi, perasan tak? Ini negatif Y. Ini positif Y. Perasan tak? Jadi, kita tak boleh faktor positif X. Kita faktor negatif X. Supaya sini jadi negatif, sini jadi positif. Ini kan, saya susun semula akan jadi
akan jadi 1 tolak Y kuasa 2. Betul tak? Sudah sama kan? Jadi saya akan tukar tempat. Saya akan tukar tempat. Saya tak buat apa-apa, saya tukar tempat. Akan jadi 1 tolak Y square kuasa 2. Faham tak? Sudah jadi sama. 1 di depan, Y di belakang. Okay? Y di belakang. Jadi, sini sudah sama, kita boleh faktorkan lah. Kita boleh faktorkan ini. Okay, ini kan, murid-murid berhati-hati. Kalau saya ada A, tolak X kuasa 2, A. Kalau saya keluarkan A, saya kalau faktor A saya akan dapat ini. Betul tak? Ini sebenarnya adalah 1A. Adalah 1A. Cuma A bersama-sama dengan algebra, dia tidak tulis. Jadi A adalah ada 1 di sini. Kalau saya faktorkan A akan tinggal 1 tolak X square kuasa 2. A sudah keluar. Nampak tak? Case ini adalah sama seperti ini. Ada sama. Saya faktorkan yang warna purple. Itu kurungan punya. Tampaknya macam A kan? 1 tolak Y square kuasa 2 saya sudah faktorkan. Apa yang tinggal di dalam? 1 tolak X kuasa 2. X square. Kemudian, ini belum habis sebab 1 biasanya kita boleh tambah kuasa 2 square di atasnya sendiri. Boleh sendiri tambah punya, tidak ada masalah. Dan kalau di sini kita guna konsep ini. Kita guna konsep ini untuk faktor. Okey, ini kena tahu, kena hafal, kena tahu sebab kalau tak tahu kita tak boleh teruskan faktor. Okey, di sini saya tahulah. Ini ialah 1 tolak Y, 1 tambah Y. Sebelah kanan 1 tambah atau tolak dulu pun boleh. 1 tambah X. Ini jawapan. Okey.